Kita kan ada anak, kadang anak balik suap je lah. Seronok kan walaupun anak tu dah besar. Lelaki umur dah 30, 20 kan. Mari sini mak nak suap. Ya Allah, mengalir kasih sayang. Yang paling utama apa yang sedang berlaku sebenarnya, bila kita buat sunnah Nabi, malaikat rahmat turun menurunkan rahmat dalam rumah tangga kita. Sebab kita sedang menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Tu je. Kalau orang tanya, Ustazah, rumah rasa panas, macam mana boleh tahu panas? Rumah tak ada aircon. Tu cerita lain lah tu. Tanda rumah itu panas, kita tak rasa tenang dalam rumah kita. Kita kan balik rumah rasa tak macam bila balik rumah, wah release, rasa tenang. Bukan sebab cantik, sebab aura rumah tu. Pernah tak kita masuk rumah orang, kita rasa macam sejuk, damainya. Pada rumah tu biasa je. Ada pula kita masuk rumah orang cantik, kaya, tapi tak rasa macam hati tu tak rasa tenang. Sebab aura rumah tu. Bila kita hidupkan sunnah Nabi, apa berlaku? Jin, syaitan keluar. Yang datang adalah malaikat rahmat Allah. Automatik akan jadi sejuk rumah kita. Mudah je suap. Antara lagi bab makan, Nabi sebut apa? Saya cerita pasal makan simple, make it simple. Sebab makan aktiviti paling banyak kita buat. 5-6 kali sehari makan kan. Sarapan, ngunyah-ngunyah, kat tengah hari ngunyah-ngunyah, makan lah kita ni. Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi sebut, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi kata, bila nak makan masa ni, Nabi bersabda ni, ada seorang kanak-kanak yang kelaparan terus datang nak ambil makanan. Nabi pun pegang tangan dia. Pegang. Kalau kita lah anak kita nak ambil makanan tanpa bismillah, ambil pula tangan kiri, kita buat apa? Kita jentik jentik tangan, tersentak dekat hati, hilang selera makan, betul tak? Tapi cara Nabi sangat lembut. Nabi buat apa? Nabi pegang. Lepas tu Nabi pun bersabda, Samillah, bacalah bismillah, wakul mimma yalik, makanlah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, sebab budak ni nak ambil tangan kiri. Wakul mimma yalik, ambil yang paling dekat. Kita atas hidangan, lauk duduk sana, kita pun macam tu kan. Ataupun kita angkut yang tu datang depan. Lepas ni kita beramal dengan sunnah Nabi. Nabi kata ambil yang paling dekat. Dekat dengan kita apa dia? Sayur. Ambil sayur dulu, rasa sikit. Dekat dengan kita apa? Nasi. Ambil dulu sikit, masuk nasi dalam mulut. Ambil yang paling dekat. Lepas tu nak ambil lauk, nak ambil jauh, ambil lah. Sebab apa? Bila masing-masing ambil yang paling dekat, bergaduh tak? Tak bergaduh lah. Masa dah habis ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tak bergaduh lah, masing-masing ambil yang dekat. Kalau tak, semua berebut nak ambil lah lauk dulu. Cantik sangat sunnah Nabi. Kita buat suasana sunnah Nabi dalam rumah tangga kita, malaikat rahmat turun. Antara sunnah Nabi dalam sebuah rumah tangga juga ialah, yang ni cerita antaranya makan dalam talam. Bab makan dalam talam. Okey, bab makan dalam talam ni, ini cerita Rasulullah. Kalau kita baca cerita Rasul, banyak makan dalam talam. Cerita bab makan dalam talam. Rasul duduk atas hidangan, keliling dah para sahabat dengan Rasulullah sekali. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang lapar, macam pengemis macam tu. Dia hulur tangan. Rasul pun pegang juga, berlapik. Ini hadis yang sahih daripada Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam masa yang sama ada pula orang lelaki lain pengemis lapar, lelaki pula ulur tangan juga, Rasul pegang juga. Kemudian Rasul ulang tadi, baca bismillah tadi. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata begini, sesungguhnya syaitan itu mencari kehalalan makanan melalui dua tangan ni. Faham tak? Tak baca bismillah je, walaupun yang lain semua baca bismillah. Sahabat Nabi baca bismillah. Tapi ada orang lain datang tak baca bismillah. Rasulullah kata, sesungguhnya syaitan mencari kehalalan makanan daripada dua tangan ni. Nabi pegang dua-dua tangan. Nabi suruh baca bismillah dulu. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya aku sedang memegang tangan-tangan syaitan. Bukan ayat saya ke, boleh cari dari Riyadhus Shalihin bab adab makan. Nabi kata aku sedang memegang tangan syaitan. Tapi kita janganlah pula kan suami tak baca bismillah pegang tangan syaitan ni. Lepas tu suami pun marah, apa awak mengarut ustazah cakap hadis Nabi. Cara kita menyampaikan tu tak betul. Nabi tu nak sebut, Nabi nampak macam mana syaitan tu datang. Sebab itu bila kita makan beramai-ramai, orang ketua tu sangat penting ingatkan, baca doa ya semua, bismillah ya semua. Sebab walaupun ada separuhnya baca bismillah, baca doa, tapi ada dalam 3-4 orang syaitan pun datang melalui dia. Subhanallah. Saya minta Ina sekejap. Wan Ya. Farida seorang tu datang.
Okey, kepada Wan Faridah, suaminya datang. Mana Wan Faridah? Ada tak? Okey, subhanallah Hajah. Suami dah rindu sangat dah tu. InsyaAllah. Tak apa Hajah ya. Jumpa lagi insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang pukul berapa ya? Pukul 12. Oh, dah habis dah masa. Okey, dia pun bagi 10 minit. Sebagai kesimpulannya, cinta Rasulullah cinta terindah. Macam mana nak hidupkan cinta Rasulullah? Hidupkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kadang fikir nak benda besar-besar, bermula daripada benda yang kecil-kecil seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, antaranya Rasulullah sebut dalam satu hadis, tahabu tahadu, Nabi sebut. Kalau kamu menyayangi seseorang, bagi hadiah. Dah lama ke tak bagi hadiah kat suami, dekat anak-anak? Tunggu birthday ke? Yakin ke birthday dia sempat sampai kod mati dulu besok? Hari ni juga cari hadiah, boleh tak? Hadiah tak perlu mahal, hadiah tu datang daripada hati. Nabi memang suka beli hadiah. Kita kadang-kadang berjalan dengan suami pergi sana sini, berjalan dengan kawan-kawan, beli hadiah untuk siapa? Untuk anak, untuk cucu. Untuk suami tak ada. Kadang kita berjalan dengan suami pun ke luar negara, pergi ke Thailand ke pergi Indonesia, kita ambil peluang beli juga. Lepas tu, awak ni hadiah saya. Benda murah je, RM5, RM10. Siapa yang suka memberi hadiah, Allah akan hubungkan kasih sayang tu kuat. Sebab ramai orang tanya, Ustazah doa apa nak suami saya sayang? Saya katakan doa tu, tanda doa kita dimakbulkan Allah ialah bila ada usaha selepas tu. Kalau doa je tak ada usaha apa-apa, maksudnya doa kita tak dimakbulkan Allah. Tiba-tiba datang kuliah ni, Ustazah bagi idea. Idea ni bukan daripada saya, ilham daripada Allah. Mungkin dengan kita bagi hadiah. Hadiah tu bukan pada suami saja, pada anak. Kadang-kadang kan birthday anak, tak tunggu birthday anak, beli sesuatu, ni mak ada post ni. Mak post apa? Ada mak beli buku, mak post. Rasa anak kita seronok tak terima hadiah bagi kita. Ni mak ada post ni, ada post ni, apa-apalah. Sekarang ni senang je, order je, lepas tu post direct. Betul tak? Kita tak payah pergi pejabat pun, orang tu post ke rumah. Awak tolong tulis sikit kat atas tu, kata-kata sikit, mak sayang kamu kerana Allah. Seronok tak? Tiba-tiba kita dapat hadiah. Kita seronok tak dapat hadiah? Seronok kan? Siapa yang memberi, dia akan lebih banyak menerima. Siapa yang meminta, dia akan hidup dia terhege-hege. Bang, awak sepatutnya macam ni. Kamu sebagai anak patutnya macam ni dengan mak. Kamu sebagai adik macam ni dengan kakak. Siapa yang banyak meminta, hidup dia akan terhege-hege. Meminta-minta. Sampai mati meminta. Tapi siapa yang banyak memberi dalam hidup dia, dia akan banyak menerima daripada manusia. Apatah lagi menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni jangan tak sabar tunggu birthday kita. Kita kena tak sabar tunggu birthday kawan-kawan. Saya kan ada seorang kenalan saya yang orang cerita kebaikan dia. Setiap kawan dia, ramai ratus-ratus pun kawan, mesti dia akan ambil nama, dia akan ambil birthday. Walaupun kawan tak rapat. Sampai kawan dia cerita, dia terkejut bila birthday dia terima hadiah tu. Walaupun murah RM10 ke apa, post kan. Dengan orang ni, dia tak kenal rapat, bukan kawan rapat. Tapi orang ni, dia punya kasih sayang dia tu, dia suka beri hadiah kepada kawan-kawan walaupun bukan rapat. Apatah lagi bagi kepada suami begini. Sampai dicakap, saya tengok post dekat bawah, dia sedang sakit macam tu lah. Tiba-tiba banyak sangat komen, ya Allah, bila birthday saya dia tak pernah miss bagi hadiah. Padahal saya tak rapat, jumpa 2-3 kali je. Ya Allah, ramai sangat orang sayang dia. Padahal dia tak bagi apa yang mahal pun. Bukan dia tolong keluar daripada miskin, tak dapat. Kerana hadiah. Memang Nabi sebut. Itu sunnah Nabi SAW, balik pada mana akan beri hadiah kepada ahli keluarga. Subhanallah, Alhamdulillah. Ya, sempat tu ada kuih-kuih ke apa, belilah. Kuih tu suami pun tak tengok kan. Belilah apa yang dia suka. Subhanallah. Jadi, kepada para jemaah yang saya hormati sekalian, saya mohon maaf ya, salah silap dan kekurangan kalau tajuk tu tak menyentuh sangat. Tadi saya kena sentuh juga ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah betul-betul. Yang pertama, ringkas saja ya. Sebab ciri-ciri ni mesti ada dalam kisah cinta manusia dengan manusia. Sebab Rasulullah adalah manusia biasa macam kita. Kalau kita sayang suami, pertama, masa bercinta dulu, apa ciri yang pertama orang yang bercinta? Akan ada apa? Kita akan rindu. Rindu kan masa bercinta. Sekarang rindu tak kat suami ni? Ni berpisah ni, datang kuliah rindu tak kat suami?
Ada yang tak, jujurlah tu. Sebenarnya kebanyakannya tak pun kan, biasa je. Tapi kalau orang tu kasih sayang dia kuat, dia tak sabar nak balik, rasa macam balik nak salam, nak peluk, rasa macam sayang. Ada orang berpisah sekejap anak pergi sekolah, tak sabar nak jumpa petang. Betul kan? Ingat tak masa anak kita kecil dulu, dia punya sayang pada kita, kita masuk tandas dia tunggu kat luar. Betul tak? Lepas tu bila dia balik rumah, dia cari kita dulu. Mama, barulah dia nak letak beg, dia nak mandi, dia cari kita dulu. Sebab apa? Anak tu dia ada kasih sayang tulus dalam hati dia. Walaupun berpisah dengan kita dekat sekolah, dia rasa rindu. Pada hari-hari jumpa. Bila jumpa balik petang tu, peluk macam lama tak jumpa. Betul tak? Subhanallah. Itu tanda hati kita hidup dengan kasih sayang. Tapi kalau anak kita balik pun dia buat tak tahu, tak cari kita, maksudnya itu petanda kasih sayang kita dengan anak, dengan suami dah pudar, dah menurun. Okey, rindu lagi apa lagi tanda bercinta orang manusia? Apa lagi? Banyak disebut-sebut namanya, betul kan? Jadi asyik sebut je. Kalau suami tu nama Mamat. Contohlah. Masa bercinta. Abang Mat. Ada ramai lelaki Abang Mamat juga dia nampak. Padahal tak handsome sangat, sebab hati dah cinta, betul tak? Hati dah cinta, nampak je Abang Mamat tu. Mula-mula rindu, kedua sebut-sebut, lagi apa lagi? Akan lahir ketaatan, automatik akan lahir ketaatan. Abang Mamat kata kita jumpa pukul 12 ya, masa bertunang dulu. Ya Allah, daripada 12 malam dia dah ready. Maksudnya malam tu lagi, esok pakai baju apa? Dia dah test berapa kali tudung. Ni nampak gemuk sikit. Okey ni muka pakai tudung ni nampak cerah sikit. Ni. Macam tu sekali persiapan dia. Datang awal. Lepas tu dapat mesej pada Abang Mamat. Minta maaf Abang Mamat lambat sikit. Boleh tunggu ke? Tak apa, tak ada masalah. Tak ada nak marah lambat. Lepas tu Abang Mamat kata saya suka makan burger. Ya ke? Samalah kita, saya pun suka burger. Padahal tak suka burger. Automatik apa yang dia suka kita rasa suka, sebab akan lahir ketaatan ni. Abang Mamat suruh ni. Itu tanda orang bercinta. Betul tak? Dan tanda cinta yang lagi dalam sampai tahap akan sanggup berkorban apa saja. Betul? Kita cerita, contoh cakap Abang Mamat saya banyak masalah saya itu ini. Abang Mamat pun jawab, tak apa, Abang Mamat memang dilahirkan untuk menyelesaikan segala masalah awak. Macam tu punya ayat tu kan. Nak sebut memang begitu pun. Saya nak tanya, 4 ciri ni ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah? Yang pertama, kita rindu tak pada Rasulullah? Rindu. Nak jumpa Rasulullah. Orang yang merindui Rasulullah, dia tak akan takut mati. Sebab pintu nak jumpa Rasulullah adalah kematian. Sebab itu Abu Bakar sebut, sesungguhnya saat kematian aku, saat yang aku tunggu-tunggukan. Sampai Abu Bakar pesan kepada anak dia Aisyah, wahai Aisyah, sekiranya aku meninggal pada waktu malam, tanamkan terus aku pada malam tersebut. Jangan tunggu pagi besok. Sebab apa? Saat yang aku tunggu-tunggukan adalah saat pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasa rindu, lepas tu ingat banyak sebut Nabi, banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kita kupas pasal selawat, sangatlah banyak, kelebihannya sangat banyak. Nabi suruh selawat bukan untuk Nabi, untuk kita, supaya Nabi ada sebab untuk bagi kita syafaat. Nabi nak sangat bagi syafaat kepada kita, tapi Nabi minta tolong, kamu mesti cukup kriteria syarat-syarat. Nabi minta tolong dengan kita, tolong selawat. Sampai Nabi sebut macam ni dalam satu hadis, ghurima anfun man zukirtu indahu lam yusalli alayya. Celakalah, rugilah, manglanglah kamu, Nabi kata, apabila disebut namaku di hadapanmu, man zukirtu indahu, di kalangan kamu, lam yusalli alayya, kamu tak berselawat padaku. Sebab apa? Kalau tak disebut dalam majlis ilmu kat rumah kita, tak ada dengan nama Nabi tu. Jadi Nabi kata rugilah bila disebut namaku engkau tak berselawat padaku. Kan Nabi sebut lagi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Maksudnya Allah bagi rahmat kepada kita. Orang yang Allah bagi rahmat kepada hambanya, orang itu hidupnya selamat dunia dan akhirat. Di akhirat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga tadi disebut apa? Akan lahir ketaatan. Apapun perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah ataupun suruhan Rasulullah, kita tak akan berat nak buat. Sebab kita dah jatuh cinta kepada Rasulullah. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, pakaian kita pakai ni, tutup aurat, pakai labuh ni, rasa berat tak pakai macam ni? Saya pernah tanya macam ni dekat orang India.
Sebab saya tengok orang India tu pakai sari kan macam panas. Labur, lepas tu belik-belik, lepas tu kain sari biasanya meleret panjang. Saya pernah tanya soalan tu, awak tak panas ke pakai macam ni? Awak rimas tak? Macam berat je, sari tu pula tebal. Bukan nipis kan, tebal. Dia kata okey, sebab saya memang suka. Sebenarnya kalau ikut suka tak suka, selesa tak selesa, tak selesa. Tapi dalam hati dia ada rasa cinta kepada agama dia, rasa cinta kepada pakaian dia tu. Akhirnya yang berat rasa ringan, yang panas rasa sejuk. Betul tak? Sebab itu orang yang ada rasa cinta dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasulullah, pakaian yang memang panas, jangan tipulah tak panas. Ni berpeluh ni ada aircon kan, lagi dekat luar. Tapi sebab dalam hati kita ada rasa cinta, automatik nak taat tanpa soal. Betul tak? Tapi orang yang belum tutup aurat dengan sempurna dalam hati dia, belum sempurna rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Sebab itu dia tak lahir ketaatan. Yang keempat, pengorbanan. Kita datang hari ni, kita berkorban masa, tenaga, wang ringgit, macam-macam kita korban. Makcik-makcik ni dah lengoh kan, tapi korban juga, duduk, stay juga. Rasa nak bangun dah tu, tapi tunggu. Ustazah 10 minit ni tak habis, dah lebih dah ni. Tapi sebab apa kita tetap duduk? Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada majlis ilmu. Sebab Nabi sebut, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang tempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan buka jalan menuju ke syurga. Sebab kita tahu inilah jalannya untuk kita jumpa Rasulullah kembali. Walaupun susah, walaupun perit, walaupun panas, dalam kepala tu saya faham semua duk fikir balik nak buat tu, nak buat ni, macam-macam benda, banyak benda nak buat kan. Tapi percayalah, bila balik nanti letak beg tak ada dibuatnya. Betul tak? Letak beg, rehat je dulu, rehat. Petang baru buat benda yang kita fikir. Dalam majlis ilmu ni memang macam tu lah. Syaitan bisik, resahkan hati kita. Tapi kita lawan, duduk juga. Sebagai bentuk pengorbanan kita, sebagai tanda, ya Rasulullah, kalau perlu Rasulullah tu wangi, perlu kita tak wangi lah, tapi perlu ni akan bercakap depan Allah esok, aku menitik di majlis ilmumu ya Rasul, di majlis ilmumu ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini dapatlah sikit sebanyak manfaat. Allah ya Fattah akan membukakan pintu hati kita untuk mengenal Nabi kita, untuk merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dah kenal, dah rindu, kita akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ujian datang bentuk ujian macam mana pun, ujian daripada suami, daripada anak, daripada kemiskinan, daripada harta, kita dah nampak cinta Rasulullah, ujian jadi ringan. Sebab kita akan fikir macam mana? Ya Allah, aku redha dengan ujian ni. Sekiranya inilah ujiannya yang perlu aku tempuh untuk jumpa Rasulullah. Ya Allah, aku redha dengan ujian ni. Sekiranya inilah jalannya untuk dapat syurga-Mu ya Allah. Ujian akan jadi ringan, yang berat jadi ringan, yang besar jadi kecil. Yang sempit hati kita akan jadi lapang. Siapa nak lapangkan dada tengah stres dengan sedih, banyakkan zikir ya wasi'. Ya Allah yang maha melapangkan, yang maha meluaskan, lapangkan hatiku yang sedang sempit ini. Sebenarnya ujian sama je, tapi yang membezakan adalah tempat menakung ujian itu, iaitu hati. Mohon maaf para jemaah sekalian, terima kasih semua. InsyaAllah bertemu dalam taman syurga yang lain, InsyaAllah. Kalau tak di dunia, jumpa kat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.